Ni dekat page viral kuliah kan? SKR. Alright, okay. Tamam, saya nak share. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua puan-puan? Alhamdulillah. Juga disebabkan sebenarnya kalau sebelum ni saya mai 2 kali dah rasanya kan. Kita masuk surah Al-Kahfi. Tapi saya rasa kalau mai setahun sekali surah Al-Kahfi, cerita dia tak habis tuan-puan. Betul tak? Tapi tak apa, puan-puan boleh belajar dengan asatizah yang lain. Maksudnya di kuliah-kuliah yang lain ataupun kuliah yang tetap di sinilah. Jadi saya duk fikir-fikir, tak tahu pula bila nak main lepas ni kan. Jadi saya ambil surah-surah yang pendek. Boleh perempuan? Jadi dalam 1 jam lebih kurang hari ni kita mula dengan suratul Fatihah. Kalau ikutnya surah Al-Fatihah ni kita dah baca lama dah, betul tak perempuan? Dah baca lama dah faham dah terjemahan insya-Allah, dah baca dah tafsir dan juga dah belajar tafsir dekat mana-mana. Tapi hari ni saya ambil daripada satu buku beberapa poin. Buku ini dinamakan Allamanil Quran. Ini buku dalam bahasa Arab. Subhanallah, buku ini dia nak cerita apa? Dia kata topik dia ni, tajuk dia ni, judul buku yang saya baca tadi, Allamanil Quran, bererti Al-Quran telah mengajar aku. Jadi buku ini ibu-ibu perempuan dimuliakan, juga mungkin ada rakan-rakan lain yang berada dalam Facebook yang mendengar kita. Dia dalam satu buku ini dia ada 114 surah, 30 juzuk, semua surah ada. So setiap surah dia bagi 3 poin, 4 poin, 5 poin. Surah yang panjang-panjang lebih banyak poin lah. Jadi saya mengambil keputusan untuk hari ni kita tengok 3 poin asas daripada suratul Fatihah. Cukuplah 1 jam kita mengaji kan. Sebab kalau ambil Al-Kahfi bukan tak boleh perempuan, boleh dan sangat best dan sangat bersesuaian bila kita ambil Al-Kahfi sebab kita baca hari ni. Cuma takut ending dia tu lambat lagi. Jadi perempuan, saya nasihatkan pada diri saya dan kita semua untuk surah Al-Kahfi ni nanti perempuan belajar daripada asatizah yang lain lah yang kuliahnya konsisten. Okay, so kalau saya boleh main sekali-sekala tu saya share surah-surah yang pendek. Dan hari ni kita mula dengan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah perempuan, saya tahu kita dah baca berjuta kali. Saya kira berjuta kali start daripada kita balik lah, betul tak? Dalam solat. Maka hari ni kita nak tengok, saya nak share dengan perempuan yang dimuliakan 3 poin sahaja. Yang mana kalau dalam ini dia ada 4 poin, tapi cukup untuk saya share 3 poin sahaja daripada suratul Fatihah. Bila cerita tentang 3 poin, dia bukan kita ambil 3 ayat sahaja. Kita ambil ke-7 ayat. Tetapi kita nak tengok topik-topik apa yang ada dalam 7 ayat tersebut. Kenapa saya mula dengan suratul Fatihah yang permulaan? Terima kasih bagi ada rakan-rakan kita yang dah bersama dengan kita dalam kuliah ni. Minta bantu untuk share juga. Moga-moga ada kawan-kawan lain yang juga yang dapat manfaat juga daripada kuliah ni insya-Allah. Baik. Puan-puan yang dimuliakan, saya mula dengan suratul Fatihah. Sebab apa? Walaupun dah kita baca mungkin beratus ribu kali, berjuta kali dalam solat, dalam keadaan yang biasa di luar solat,
Kalaupun ada di kalangan kita yang dah faham dengan baik suratul Fatihah, terus belajar lagi. Sebab setiap kali kita belajar perempuan, percayalah kita akan dapat poin-poin baru. Walaupun surah tu kita dah baca tafsirnya. Jadi sebab tu saya mula juga dengan suratul Fatihah. Ada rezeki kita mungkin akan sambung dalam kelas-kelas yang lain, insya-Allah, kuliah tafsir-tafsir surah yang lain. Bagi suratul Fatihah ada beberapa poin dalam buku ini, tetapi sebelum pi kepada beberapa poin dalam buku ini, buku yang kitab ini judulnya Allamanil Quran. Al-Quran telah mengajarku tentang 3 perkara spesifik dalam suratul Fatihah. Saya memperkenalkan dulu puan-puan dengan surah Al-Fatihah. Sini mesti ada kuliah tafsir kan? Ustaz-ustaz yang mengajak ke kan? Jadi mesti dah ada kuliah tafsir sebenarnya, tapi saya tambah lagi kan. Suratul Fatihah puan-puan, ini pengenalan terlebih dahulu sebelum kita ambil 3 poin apa yang kita nak belajar hari ini daripada suratul Fatihah yang ada 7 ayat. Persoalan pertama sebagai muqaddimah puan-puan yang saya kasihi, bila kita cerita tentang Al-Fatihah, ia adalah surah pertama menurut penyusunan Al-Quran. Betul kan? Baik. Maksud penyusunan, ada 114 surah di dalam Al-Quran. Al-Fatihah duduk nombor 1. Itu daripada sudut penyusunan. Adapun daripada sudut penurunan, surah apa surah pertama puan-puan? Surah Al-Alaq, ya. Surah Iqra pun boleh, tak ada masalah. Biasanya ayat pertama, itulah yang kita ingat perkataan pertama kan. Surah apa? Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang tu kita dah ingat dah. Tapi kalau cerita tentang surah Al-Masad, tak berapa ingat barangkali surah Tabbat. Ingat dah. Okey, so tak ada masalah. Memang pun sebahagian para ulama menamakan surah-surah tu dengan ayat pertama, ataupun juzuk-juzuk dengan juzuk pertama dalam surah pertama dalam juzuk tersebut. Sebagai contoh, juzuk 30 kita namakan juzuk amma, sebab surah pertama menurut penyusunan Al-Quran adalah surah An-Naba, dan ayat pertama adalah amma yatasaalun. Begitu juga juzuk 29, kita panggil nama dia juzuk Taba, ataupun juzuk Tabaraka lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab surah pertama dalam juzuk 29 adalah surah Al-Mulk, dan ayat pertama dalam surah Al-Mulk adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. So itu penamaan-penamaan juzuk ataupun surah. Baik. Bila saya pergi tadi, ibu-ibu perempuan yang muliakan, saya minta maaf kalau terguna ibu-ibu, tapi memang selalu saya guna ibu-ibu juga, kakak-kakak kan. Ada satu surau ibu-ibu. Ada satu hari tu saya sebut kakak-kakak, dia berkata ambil rasa muda hari ni kan. So ni nak bagi rasa muda semua. Ibu-ibu ke kakak-kakak semua rasa muda nah. Baik. Surah pertama menurut penyusunan Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Menurut penurunan Al-Quran adalah surah Iqra ataupun surah Al-Alaq. 1. Poin kedua perempuan dimuliakan, kalau perempuan tengok dalam suratul Fatihah, surah ini tidak ada perkataan Al-Fatihah. Krik. Nampak tak? Kena baca balik 7 ayat ni kan. Dalam surah Al-Fatihah tidak ada perkataan Al-Fatihah. Macam mana dalam surah An-Nas? Dalam surah An-Nas ada perkataan An-Nas, betul tak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi sebab saya tak mau kira, saya tak mau baca kat perempuan, saya nak suruh perempuan kira dulu. Berapa kali perkataan An-Nas di dalam surah An-Nas? Alamak, saya tak buat hadiah hari ni. Tak apalah, nanti EJK bagi hadiah lah. EJK juga yang kena kan. Berapa kali perkataan An-Nas di dalam surah An-Nas? Ada pandangan kedua? Duk kira dah tu kan. Tak pernah pula dalam kuliah tafsir kena duk kira pula. Kena kira kan. Berapa kali, soalan kali ketiga saya sebut, berapa kali perkataan An-Nas di dalam surah An-Nas? Oh, ni semua satu mazhab ni. Semua jawapan sama 6 Betul. Yang tak berani sebut, dia kata aku tumpang orang sebelah je lah. Saat lagi aku salah, aku tak kena. Yang aku tumpang orang sebelah. Betul 6 kali. Jom kita kira sama-sama. Sebab alalan saya sebut surah An-Nas ya puan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tak ada an-nas. Situ al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selamat AJK. Tak kena bagi hadiah. An-nas lain dengan al-khannas puan-puan. Al-khannas ada huruf kha, itu memang huruf asal dia. Alif, lam, kha, nun, alif, sin. Al-khannas lain daripada an-nas. So jawapan dia, an-nas ada 5 kali sebutan di dalam surah an-nas. Al-khannas ada sekali. Al-khannas tu apa dia ibu-ibu puan-puan? Bacaan dia min syarril waswasil khannas. Al-khannas adalah yang timbul dan tenggelam, yang wujud dan tak wujud, yang ada dan tak ada, yang ada dan pergi, yang zahir dan yang tersembunyi. Lebih kurang macam tu terjemahan Al-Khannas. Maksudnya apa? Surah An-Nas ada rezeki dalam kuliah-kuliah yang akan datang lah. Kita belajar surah An-Nas. Tapi sebab tadi alang-alang saya sebut, sebab bila tengok excited semua kan, surah An-Nas kan, berapa kali? Cuba kira tengok. Semua sependapat 6 kali, rupa-rupanya 5 kali. Al-Khannas tu ibu-ibu sifat kepada al-waswas yang kita baca. Min syarril waswasil khannas. Daripada, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada bisikan yang datang dan pergi, timbul dan tenggelam, ada dan tak ada. Itu antara sifat-sifat bisikan. Betul tak perempuan? Kadang-kadang ataupun was-was ini antara terjemahannya adalah ragu-ragu. Was-was bahasa kita, saya tanya perempuan, was-was ni sepanjang masa ke ada? Sepanjang masa ada ke tak ada? Sepanjang masa. Kadang-kadang kan, sekejap-sekejap dah sampai dah dekat office. Tadi iron tutup dah plug. Yang tadi daripada rumah bertolak tu sampai kat office dah ni, tak terfikir pula. Tiba-tiba pula ada idea, tutup ke tak tutup tadi? Boleh tak duduk satu hari kerja perempuan 8 jam dekat office dalam keadaan duk teringat iron tutup ke tak tutup di rumah? Tak boleh kan? Itu al-waswas al-khannas. Contoh dia. So yang tu kita belajar nantilah, tapi saya nak bagi contoh surah An-Nas. Penamaan An-Nas itu ada perkataan An-Nas di dalam surah An-Nas. Begitu juga ada perkataan Al-Falaq di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada Al-Falaq dalam surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Masad ada Al-Masad. Dalam surah Tabbat ada perkataan Tabbat. Tapi dalam surah Al-Fatihah tidak ada perkataan Al-Fatihah. Sama juga adik-beradik dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas surah apa ibu-ibu? Perempuan. 17 orang tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Qul huwallahu ahad. Surah tu ada tak perkataan Al-Ikhlas? Tak ada juga kita main nak kena dengar, main kena tanya pula kan. Tak ada perempuan. Saya bagi tahu jawapan, tak ada. Dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan Al-Ikhlas. Sama dalam suratul Fatihah tak ada perkataan Al-Fatihah. Jadi kita balik kepada surah Al-Fatihah. Jadi justru kenapa ataupun apakah hikmah Allah Ta'ala menamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah? Jadi kita kait dengan poin pertama saya bagi tadi, kerana dia adalah menurut penyusunan dia duduk nombor 1. Bila dia duduk nombor 1, dia pembuka Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka. Dia berasal daripada perkataan Fataha. Fataha. Fataha ni buka, open. So Al-Fatihah pembuka, the opener. Al-Fathu, ada satu surah dalam Quran Al-Fathu, betul tak perempuan? Al-Fathu, the opening. So point cerita dia Fataha, Al-Fatihah, Al-Fathu, doa iftitah, itu semua yang disebutnya buka. Bila buka maksudnya dia permulaan, dia muqaddimah. Dan pada 114 surah kita buka mula dengan Al-Fatihah. Baik, itu poin kedua. Jelas perempuan? Dalam bahasa Arab kita sebut miftahun.
Maksud dia kunci. Ni perempuan dapat satu kosakata, dapat satu vocab, balik sekali lagi boleh sembang dah dengan suami, dengan anak-anak. Cuba bagi sat miftahun. Miftah kunci ibu. Mim, fa, ta, alif, ha. Miftah. Miftah maksudnya kunci. Asal daripada perkataan yang sama perempuan. Ada huruf fa, ada huruf ta, ada huruf ha. Pasal apa kunci diambil daripada perkataan fatahah tadi. Miftah kunci. Kerana kunci sifatnya untuk membuka. Nampak tak kaitan? So Arabic dia ada kaitan lah. Mesti ada kaitan antara satu sama lain. So poin kedua saya adalah Al-Fatihah adalah sebagai pembuka Al-Quran daripada sudut penyusunan. Ditambah lagi Al-Fatihah ini sifat dia pembuka solat perempuan. Kenapa dinamakan pembuka solat? Kenapa namanya pembuka solat? Bukankah kita mula-mula baca dengan doa iftitah dulu? Tengok iftitah pun main daripada Fatihah juga. Doa pembukaan. Tapi kenapa Al-Fatihah ini rakan sekalian, perempuan dimuliakan, Al-Fatihah disebutkan sebagai pembuka solat? Kerana dia yang membuka solat. Kerana hukum membaca Al-Fatihah wajib. Apa hukum baca doa iftitah? Sunat. So kalau tak baca, tak apa. Tapi Al-Fatihah kalau tak baca, tak sah salat. Maka sebab tu Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Kerana dia bukan sekadar membuka, sifatnya membuka Al-Quran, tetapi juga sifatnya membuka salat. Jadi justru hari ni kita belajar doa iftitah sunat, jadi tak baca tak apa ke? Okey perempuan, saya bagi satu hashtag nah. Bila cerita tentang sunat, sunat buat dapat pahala, tinggal tak apa kan? Tapi kita tambah sikit, tinggal rugi. Supaya kita tak bermudah-mudahan meninggalkan perkara-perkara sunat di dalam solat. Tak apa je, sunat je, buat tak berdosa. Tambah sikit. Betul buat tak berdosa tapi rugilah. Kan? Tak penuhlah kantung tu. Orang lagi banyak, lagi seronok. Ini tak apalah. Nanti-nanti sajalah tambah kan. Jadi sunat kita ambil macam tu maksud dia. Asalnya dalam hukum hakam maksudnya sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi untuk motivate kita tambah, buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa tapi rugi. Boleh tak mau solat, tak mau puasa sunat, tak mau solat sunat, boleh? Tapi rugi. Orang lain dah ke depan dah, kita duduk lagi dekat track yang sama. Okey? So tu poin kedua dalam penamaan suratul Fatihah. Baik. Saya nak go through pada 7 ayat perempuan. 7 ayat kalau 1 jam biasanya saya memang tak habis lah. Kalau saya mengajar kuliah tafsir perempuan, 7 ayat suratul Fatihah tu boleh makan 4-5 kelas. Sebab nak pergi satu-satu, sayang kalau kita pergi cepat-cepat. Tapi memandangkan situasi kita perlu kepada kecepatan. Jadi saya bagi 3 poin. Daripada 7 ayat ni kita olah lah. Kita ambil kita ambil daripada buku yang saya sebut tadi. Baik. Yang tu tadi pengenalan sahaja perempuan. Dan surah Al-Fatihah ni pengenalan akhir sebelum kita masuk 3 poin utama. Surah Al-Fatihah ni nama dia banyak perempuan. Nama surah Al-Fatihah ada ulama sebut sampai 11 nama. Subhanallah. Nama dia saja. Macam kita, saya nama sebenarnya Noraini, tapi kalau poster Ustazah Noni, betul tak? So kadang-kadang sampai orang panggil Noni tu, sampai panggil Noraini tu tak sedap. Orang panggil aku ke rupanya tak sedap kan? Dia bukan nama glamour ya perempuan, jangan salah faham. Bukan nama nak jadi influencer. Nama tu panggilan daripada kecil. Jadi kadang-kadang kita ada 2-3 nama, betul kan? Tapi orang yang sama, betul tak? Suratul Fatihah namanya banyak, surah yang sama namanya banyak, dan nama yang banyak itu menceritakan tentang fungsi dan peranan surah. Contoh, tadi saya sebut suratul Fatihah fungsinya pembuka Al-Quran, pembuka salat. Bahkan kalau dalam majlis kita buka dengan Al-Fatihah, betul tak? Kita tak buka dengan surah An-Nas. Kita buka dengan Ummul Furqan, Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, betul kan? So banyak situasi yang kita mesti mula dengan Al-Fatihah. Walaupun perempuan, penurunan surah ini ataupun surah ini diturunkan
surah ini diturunkan, surah ini adalah surah yang kelima diturunkan. Minta maaf. Surah pertama surah apa diturunkan? Iqra tadi. Surah kelima diturunkan surah Al-Fatihah. Tetapi perempuan, ulama mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah pertama Allah Ta'ala turunkan secara sempurna. Sebab surah Al-Alaq turun 5 ayat dulu, betul tak? Kan puan-puan ingat kan Nabi SAW pergi beruzlah ataupun pergi berkhalwah. Kalau kita bahasa kita khalwat lah, tapi bahasa Melayu kita kalau khalwat ni berdua-duaan. Sebenarnya dalam bahasa Arab khalwah ni bersendirian atau bersunyi-sunyian, duduk sorang-sorang. So Nabi pergi beribadah ketika itu, dan kemudian Sayyidina Jibril turun. Ingat kan? Sayyidina Jibril turun suruh Nabi baca, dan Nabi bagi tahu saya tak boleh membaca. Kemudian Sayyidina Jibril peluk kuat-kuat suruh baca. Nabi cakap tak boleh baca. Sayyidina Jibril lepas dan peluk lagi 3 kali sehingga kan diajarkan surah Iqra atau surah Al-Alaq 5 ayat yang permulaan. Dalam arti kata lain, kebanyakan surah diturunkan bukan sekaligus, diturunkan sikit-sikit. Tetapi surah Al-Fatihah turun terus 7 ayat. Dan dia merupakan surah pertama yang diturunkan secara sempurna. Al-Alaq turun dulu, tapi turun 5 ayat dulu. Tapi Al-Fatihah surah kelima diturunkan, tetapi bila turun dia, turun 7 ayat secara sempurna. Okey? Baik, saya bagi beberapa nama untuk surah Al-Fatihah yang menggambarkan peranan dan fungsi juga Al-Fatihah. Sebab tu saya ulang surah Al-Fatihah ni perempuan. Di beberapa tempat Al-Fatihah tak habis-habis lagi, duk tak gerak-gerak lagi. Tak apa, lambat asalkan kita faham, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Baik, salah satu nama suratul Fatihah antaranya adalah As-Sab'ul Mathani. Saya rasa rakan-rakan pernah mendengar, bahkan bagi yang membaca Al-Quran dengan lazim, bila masuk satu surah, ada Allah Ta'ala ceritakan tentang sesungguhnya kami telah menurunkan atau telah mendatangkan kepada kamu Muhammad Al-Quran, Sab'ul Mathani, Sab'an minal Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, dan juga Al-Quran. Al-Quran itu salah satu surahnya adalah Al-Fatihah. Tapi bila Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut As-Sab'ul Mathani, itu salah satu nama Al-Fatihah. Kenapa? Kerana As-Sab'u 7 perempuan, Al-Mathani yang diulang-ulang. So soalan saya, betul tak surah Al-Fatihah ini kita baca secara berulang-ulang? Ya, bila kita baca berulang-ulang yang sangat ketara kita nampak perempuan dalam solat. Kalau 4 rakaat lah kita kena baca Al-Fatihah. Kalau 2 rakaat lah kena baca Al-Fatihah. Solat fardu pun kena baca Al-Fatihah, solat sunat pun kena baca Al-Fatihah. Menunjukkan ia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Dan itu salah satu fungsi ataupun peranan berdasarkan penamaan surah Al-Fatihah. Nak menunjukkan betapa agungnya surah ini. Surah ini dibaca berulang-ulang kali, adapun dalam solat fardu maupun solat sunat. Kalaupun solat itu adalah solat sunat, tapi wajib juga baca Al-Fatihah. Betul kan perempuan? Masya Allah, tabarakallah. Poin kedua, penamaannya adalah selain pada namanya, banyak nama lah. Ada ulama letak sampai 11-12. Cukuplah kita bagi 2-3 ayat. Yang kedua, selain pada nama Al-Fatihah, selain pada nama As-Sab'ul Mathani, namanya yang puan-puan pernah mendengar Ummul Quran, Ummul Furqan, Ummul Kitab, itu semua nama Al-Fatihah. Ummu ni apa dia, ibu? Perempuan. Ummu adalah ibu. Kenapa dinamakan ibu Al-Quran? Ataupun parti Al-Quran? Ataupun tempat rujuk lah kita kata, tempat pulang. Ataupun kita sebut ketua lah, senang cerita. Kerana perempuan, surah Al-Fatihah dengan kelebihan dan keistimewaan yang tadi kita dah sebutkan, dibaca dalam solat, dibaca sebelum dibuka Al-Quran dengannya dan sebagainya. Al-Fatihah ini perempuan yang dimuliakan sebab banyak fungsi dan peranannya. Dan Al-Fatihah mengandungi 3 aspek utama hal agama, pokok tentang agama. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah akidah.
Yang kedua adalah ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Kan kita sebagai Muslim ni kena ada 3 perkara ni perempuan. Akidah kita yang benar, ibadah yang sahih yang benar, dan akhlak kena elok. Dia tak boleh ketuhanan kepada Allah, ibadah all out, cantik, tapi perangai tak elok. Tak boleh perangai elok dah, tapi tak solat, tak jaga aurat, tak baca Quran, tak puasa, tak haji. Dia tak boleh 3-3 tu salah satu ataupun pilih yang kita suka. Sebagai seorang Muslim dan mukmin, 3 benda ni kena ada. Akidah yang benar, ibadah yang sahih, dan juga akhlak yang baik. So kalau dalam kefahaman kita asas, akidah ni rukun apa perempuan? Rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan sebagainya. Kalau ibadah, rukun Islam. Rukun Islam kan berkaitan dengan action perempuan. Action speaks louder than lupa pula dah. Action lah kan, speaks louder than words. Lupa pula dah nak cakap juga bahasa Inggeris perempuan kan. So rukun Islam is all about action. Bukan syahadah saja. Syahadah masih dibuktikan lagi dengan solat. Tak habis dekat solat sahaja, kena berpuasa. Tak boleh berpuasa sahaja, kena keluarkan zakat. Tak boleh keluarkan zakat sahaja, kena juga dilengkapkan dengan haji. Yang tu ada special case bagi yang mampu. Tak boleh sebut dekat mulut sahaja, kena ada anggota badan. Sebab tu solat, semua anggota badan terlibat. Betul perempuan? Telinga terlibat tak telinga? Waktu bila telinga kita terlibat dalam solat? Mendengar bacaan, betul tak? Kita sekongkongnya kalau solat seorang-seorang pun baca sehingga telinga kita mendengar. Mata kita, kata ulama, antara cara untuk kita khusyuk adalah mata tumpu kepada tempat sujud. Semua anggota terlibat dalam solat, tak ada yang tak terlibat. Betul kan? Bila ada pergerakan, semua anggota badan bergerak. Puasa, kita korbankan apa perempuan? Tak makan. Kalau tengok dalam puasa Ramadan, sebab yang tu yang wajib perempuan, fardu. Puasa Ramadan, halangan-halangan atau larangan-larangan yang kita tak boleh buat masa siang Ramadan itu, semua perkara-perkara yang kita boleh buat pada siang di 11 bulan yang lain. Makan, 11 bulan boleh makan waktu siang. Tidak? Kadang-kadang waktu siang Ramadan kita tak makan, buka je puasa, kita qada sampai balik tarawih. Betul tak perempuan? Siang Ramadan itu halangan-halangan atau larangan-larangan yang pada 11 bulan yang lain semua boleh buat. Makan, minum bersama dengan pasangan, betul tak? 11 bulan boleh buat. 1 bulan je tak boleh buat. Tapi kadang-kadang 1 bulan itu pun struggle. Betul tak perempuan? Lalu je WhatsApp group ni, hari ni ambil order apa. Tak kata kat siapa, saya pun sama juga. Saya kata kat suami saya, bang, mereka kan jual, kita kena support. Dah kita tak reti jual, saya tak reti masak nak jual, kita support lah jiran kita. Lalu apa pun, rasa macam kena beli, duduk 2 orang je. Sedangkan 11 bulan kita tanpa halangan secara asasnya, kan? So ada banyak pengorbanan sebagai seorang Muslim dan mukmin. Pengorbanan tu sebagai apa? Sebagai Muslim dan mukmin. Sebab apa? Sebab nak beli syurga. Baik. So itu antara penamaan surah Al-Fatihah. Dan yang terakhir saya nak sebutkan, surah Al-Fatihah juga ibu-ibu, antara namanya adalah Ar-Ruqyah. Apa maksud Ar-Ruqyah? Sebagai ikhtiar rawatan, pengubatan, sebagai usaha untuk mendapat kesembuhan. So bacalah Al-Fatihah perempuan. Dimulakan dulu dengan sebagai contoh, macam-macam bacaan kita boleh baca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dan kemudian membaca 7 kali bacaan yang dalam ruqyah dan baca Al-Fatihah. Banyak lagi lah bacaan-bacaan ruqyah, tetapi surah Al-Fatihah antara surah yang boleh dibaca dan diusahakan sebagai ikhtiar mendapat kesembuhan dan kesihatan yang baik. So jangan tinggal Al-Fatihah, jangan baca Al-Fatihah dalam solat je. Di luar solat lagi berganda sepatutnya kita buat. Sebab kalau macam tu tak payah ambil ubat ke, kena ambil ubat juga. Kena jaga makan juga. Ni makan macam-macam, tak apalah baca Al-Fatihah dah. Al-Fatihah tu sebagai usaha spiritual kita, sebagai usaha mental dan fizikal kita. Ambil ubat, jumpa doktor, ataupun ambil makanan-makanan yang, pilih makanan yang halal dan berkat, jaga makan dan sebagainya lah, exercise dan sebagainya. Tapi saya tak cerita lah tu sebab saya tak reti tu. Tapi nak bagi tahu kata surah Al-Fatihah antara bentuk rawatan yang kita kena lazimi perempuan dalam usaha menjaga kesihatan kita. Baik, 3 benda yang kita nak belajar sampai kepada poin saya lah. Tadi penamaan, sebab tak kenal maka tak cinta. So kena kenal dulu penamaan surah Al-Fatihah. Baik, yang pertama perempuan, yang dituliskan oleh penulis buku Allamanil Quran ini, subhanallah, yang mana Dr. Abdul Aziz Al-Fallahi, beliau memberi 3 poin secara ringkas bagaimana kita nak belajar daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, Allamatni, surah Al-Fatihah ini mengajar aku anna rabbaka ta'ala ahaqqu ma yakunu bisanaika. Apa maksud dia? Surah Al-Fatihah, kata penulis Allamanil Quran, surah Al-Fatihah mengajar kepada saya bahawa hanya Tuhan kamu, yakni hanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang layak dan berhak menerima sanaika, pujian kamu. So sebenarnya surah ini akan merawat penyakit kita yang suka memuji-muji orang. Tak boleh puji ke? Boleh puji, tetapi kena jadi yang second, third, fourth dan yang berikutnya. First thing first, siapa dulu kita puji? Allah. Ya Allah, rajinnya dia. Biasalah kita memang orang rajin. Macam tu jawapan kita kadang-kadang. Cantiknya hang, biasalah kami keturunan cantik-cantik. Kan? Lawanya hang, kami memang jenis orang lawa. Pandainya, macam-macam, dan kita ambil pujian tu untuk diri kita. Sedangkan siapa yang membuatkan kita cantik, kita pandai, kita rajin, kita berhak mendapat pujian tersebut? Siapa yang membuat dan mengizinkan kita mendapat pujian tersebut? Allah. Siapa yang merajinkan kita? Allah. Siapa yang mencantikkan paras rupa kita? Allah. Siapa yang membantu kita boleh bantu orang lain? Contohlah kan, saya bantu puan, kemudian puan kata, ya Allah susah-susah je ustazah ni, terima kasih lah, rajin ustazah, baik ustazah tolong saya. Saya memang baik. Tak. Kebaikan saya tu datangnya daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan saya untuk membantu puan. Allah izinkan saya sampai hari ni dari nilai perempuan. Tadi saya keluar lambat sikit sebab pagi tadi saya ada kelas surah Al-Kahfi online lah. Kemudian malam ni ada surah lain, jadi saya duduk study, saya ralik. Jadi saya keluar lambat sikit. Saya duduk kata, ya Allah, pukul berapa nak sampai hari Jumaat ni kan perempuan kan? Allah izinkan kita sampai, Allah izinkan perempuan sampai untuk bekerja, mencari rezeki. Bukan sebab kita pandai, kita tera, kita mengaji pandai, kita cantik, kita hebat. Tidak. Maka surah ini merawat penyakit apa perempuan? Merawat penyakit perasan kita. Merawat penyakit kita suka balikkan sesuatu kehebatan tu pada diri kita. Surah ini merawat kita untuk tidak suka menerima pujian dan tidak suka memberi pujian. At the very first place, berikan kepada yang paling berhak, bukan paling, yang satu-satunya zat yang berhak dan layak menerima pujian, iaitu Allah.
Sebab tu perempuan, surah ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam atau Tuhan sekalian alam. Dalam Al-Quran perempuan, saya pernah sebut dah dalam kuliah sebelum ni, kalau perempuan pernah ingat lah ya, tapi saya sebut lagi sekali juga sebab dah lama. Dalam Al-Quran, pembukaan surah ni berbeza perempuan. Pembukaan surah berbeza. Maksudnya apa? Ada surah yang dimulakan dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf terpotong. Contoh, Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu kita sebut al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf terpotong. Huruf-huruf pendek lah, kita senang cerita. So ada surah dimulakan dengan begitu. Ada surah dimulakan dengan tasbih. Sebagai contoh surah Al-A'la, saya ambil dalam juzuk 30. Sabbih isma rabbikal a'la. Ada surah dimulakan dengan tahmid. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh lain ibu perempuan? Ada lagi satu surah yang dimulakan dengan tahmid yang kawan baik dengan perempuan semua, yang kawan baik dengan kita semua. Surah apa? Oh, saya baru tengok ada Puan Nur Nazlinda teka An-Nas. Oh, banyak juga orang teka 6 kali geng dengan perempuan. Melawak je nah. Memang pun kalau kita tak perasan, kita memang akan nampak Al-Khannas tu sama dengan An-Nas. Saya minta maaf, saya baru baca komen. Depa pun tulis 6 kali, 6 kali, 6 kali. Okey, 5 kali nah. Okey, balik pada ayat cerita tadi. Apa dia saya sebut tadi perempuan? Surah apa? Surah apa yang kawan baik dengan perempuan? Tapi mula dengan tahmid juga, selain pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti siapa boleh jawab tuntut hadiah dekat AJK. Senang betul kerja ustazah ni. Dia main, dia bagi soalan, lepas tu dia suruh tuntut kat AJK kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah apa tu perempuan? Surah Al-Kahfi. Tutuplah dekat AJK. Jenuhlah mereka kan. Surah Al-Kahfi perempuan nak baca hari Khamis malam Jumaat ataupun hari ni Jumaat kan. Surah itu juga dimulakan dengan Alhamdulillah. So ini salah satu bentuk pembukaan surah-surah dalam Al-Quran. Ada dimulakan dengan tahmid. Dan kalau perempuan beri perhatian, surah-surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan tahmid, biasanya Allah Ta'ala akan cerita nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi. Sebab tu dia yang berhak dipuji. Kalau dalam surah Al-Fatihah, apa nikmat dia? Dia adalah Rabbil Alamin. Dia yang tadbir seluruh alam. Dia bukan tadbir, bila sebut Al-Alamin ni perempuan, bukan dia tadbir urusan manusia aja, tak. Dia tadbir seluruh makhluk. Dia tadbir urusan manusia, urusan haiwan, urusan tumbuh-tumbuhan, urusan semua di sekitar alam semesta dan fenomena alam sekitar. Contoh, awan. Fenomena dia menurunkan hujan. Contoh. Tapi saya tak pandai sebut terma lebih perempuan. Saya bukan orang sains, jadi takut salah pula kan. Tapi kita tengok langit. Hari ni langit tak sama dengan langit kemarin. Betul tak perempuan? Warna dia sama, tapi pergerakannya berbeza. Hari ni mendung kurang sikit, hari ni cerah lebih sikit. Itu semua fenomena yang Allah Ta'ala tadbir. Subhanallah. So sebab itu dia berhak menerima pujian, sebab dia tadbir seluruh urusan seluruh makhluk. Kita baru angkat kotak satu perempuan, orang puji kembang. Kita baru bagi pinjam dekat orang-orang perlukan. Ada pen tak? Kita bagi pen. Baiklah dia ni kan, tak kedekut kita punya kembang tu. Sedangkan baru kita tadbir sebatang pen. Maka siapa yang layak menerima pujian atas setiap sesuatu? Sudah tentu Allah. Jadi lepas ni tak boleh puji ke? Bukan tak boleh puji. Balikkan dulu pujian kepada Allah. Jadi kalau kita menerima pujian, perempuan, contohlah orang kata kat kita, rajinnya hang, lawanya hang, pandainya hang, alhamdulillah. Balikkan pada Allah dulu.
Maksudnya segala puji yang hang bagi tadi tu, segala puji bagi Allah. Lepas tu cakaplah terima kasih atas sebagainya. Jangan perasan je lah. Yang perasan je lah. Biasalah kita. Kan? Okay. Alhamdulillah. Ataupun apa dia lagi? Alhamdulillah hadha min fadli Rabbi. Lain. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Lain. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Lain. Alhamdulillahi ala kulli hal. Mak panjang sangat tak ingat. Alhamdulillah. Seringkah-ringkahnya. Kalau nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin boleh tak? Boleh, tak ada halangan perempuan. As long as pujian tu dibalikkan kepada Allah. Maka poin pertama, surah ini, kata Dr. Abdul Aziz yang saya sebut tadi, Al-Fallahi, penulis kitab ini, dia kata surah Al-Fatihah nak ajak kita untuk tahu situasi pujian sebenarnya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Poin tu dekat mana? Poin tu perempuan dekat 3 ayat ataupun 4 ayat yang pertama. Ayat pertama saya excludekan dulu. Sebab ayat pertama ni perempuan, kalau kita tengok dalam surah lain dia ada, tapi dia tak jadi ayat pertama, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 112 surah yang lain semua dia ada bismillah, tapi tidak dikira ayat pertama. Kenapa saya sebut 112? Surah At-Taubah tidak ada bismillah, tidak ada basmalah, tidak dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baki 113 surah yang lain semua ada bismillah. 112 surah bismillah bukan ayat pertama. Al-Fatihah sahaja ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya exclude sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok 3 ayat yang lain. Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini perempuan berbentuk pujian kepada Allah. So sebab itu Dr. Al-Fallahi mengatakan pertama sekali surah ini nak ajar kita untuk kembalikan pujian kepada Allah. Mana pujian dia? Tadi 1 Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya habis pukul 2 kan? Lebih kurang kan 5 minit lagi dah perempuan, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah Ta'ala satu-satunya zat yang layak dan berhak dipuji? Ada 3 sifat yang menyebabkan dia satu-satunya yang layak dan berhak dipuji. 1, Rabbil Alamin. Sebab dia pentadbir seluruh alam. Rabb ni perempuan, kalau kita terjemah asas maksudnya Tuan ataupun Tuhan lah. Terjemah asas kita selalu terjemah Tuhan. Tuhan kan? Rabb ini juga maksudnya Tuan. So bila kita sebut Rabbil Alamin, dia Tuan seluruh makhluk. Dan Rabb juga salah satu maksudnya adalah pendidik. Dia yang educate kita. Dan ini terkait dengan perkataan murabbi. Berapa pernah dengar perkataan murabbi, betul? So murabbi maksudnya pendidik. So daripada perkataan Rabb ini. So first, kenapa Allah Ta'ala yang satu-satunya layak dan berhak dipuji? Pertama tadi kerana dia Rabbil Alamin. Dia tadbir, dia urus, dia Tuhan, dia Tuan, dia cipta, dia atur, dia didik, dia jaga dan dia tolong seluruh alam. 2, kenapa dia layak dipuji perempuan? Kerana dia Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang ni kita tak tulis dekat whiteboard, jadi perempuan lukislah sendiri. Okey. Kedua, apakah sebab dia satu-satunya yang layak dan berhak dipuji? Kerana dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memiliki kasih sayang yang berlebih-lebihan, berlimpah-limpahan, yang sangat banyak. Ar-Rahman perempuan, saya ringkaskan, ulama mengatakan Ar-Rahman ini maksudnya apa? Kasih sayang Allah yang terlalu luas. Dengan kata lain, kalau dalam bahasa Arab kita sebutkan dia sebagai kathirur rahmah, kasih sayang yang sangat banyak. Dan Ar-Rahim daimur rahmah,
kasih sayang yang konsisten ataupun sentiasa berterusan. Dua sifat kasih sayang ni tak ada kat kita perempuan. Betul tak kalau kita ada marah ke orang, dah merosot kasih sayang kita dekat dia. Ya, tambah-tambahan lagi kadang-kadang bahasa kita hari ni, sabar aku ada limitation. Kan? Sabar aku ada apa? Sabar ada had. Jangan sabar aku ada had ni. Saya duk fikir lah kan, macam mana kita boleh kata sabar kita ada had? Tapi itulah kelemahan kita, betul tak perempuan? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala kata sesungguhnya diberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, unlimited. Dalam arti kata lain, orang yang sabar, pahala untuk dia tu tak terkira banyaknya. Tapi kita sebut sabar kita limited. Dia macam tak teli dengan Al-Quran. Tapi itulah kita. Betul tak perempuan? Allah Ta'ala offer siapa yang sabar, pahala dia unlimited. Tapi kita melimitedkan sabar kita. Sedangkan Allah Ta'ala offer kita unlimited pahala, unlimited ganjaran. Kita suka benda-benda unlimited, betul tak perempuan? Kalau beli tengok internet, kita cari yang call unlimited, internet unlimited, nak surf internet unlimited. Tapi dekat sabar kita letak limited. Saya percaya bukannya saya kata dekat perempuan, saya juga ada masalah tu. Maksudnya kita semua akan ada kadang-kadang sabar ni ada batas ni. Ada batas kan? Kita membataskan kesabaran kita. So ayuh kita kena tukar. Buat sama dengan Al-Quran sebut. Kalau kita limitedkan kesabaran kita, kita tak dapat pahala yang unlimited. So kena kekal bersabar. Tapi sukar tak perempuan? Sukar. Maka bila kita tahu sukar, kita tahulah bahawa sebenarnya kita ada kelemahan. Kita nak kena minta siapa yang tolong kita? Allah yang tolong kita untuk beri kesabaran. Saya ingat kalau dulu masa saya talaqi sekejap dekat Mesir, ustazah saya selalu baca doa, Allahumma a'tina sabra, Allahumma a'tina al-quwwah. Saya ingat lagi nama ustazah saya, Ustazah Huda. Dia selalu doa, ya Allah berikanlah kesabaran. Sebab apa? Sebab masa duk mengajar tu ada macam-macam jawapan. Betul tak? Kan macam-macam lah. Dah ajak dah kemarin ni, hari ni main ulang balik, still boleh salah. Tapi Ustazah kata, aku kena minta Allah Ta'ala bagi aku sabar. Sebab aku nak jadi nak jadi ustazah, nak mengajar, dia kata. Memanglah pelajar akan salah, dia kata, kan? So kalau aku tak minta Allah Ta'ala bagi kesabaran, aku tak akan bersabar, aku hilang pahala unlimited tadi tu. Dan hampa pun tak akan dapat apa yang aku nak cerita sebab aku marah-marah. Contohnya begitu. Saya ingat lagi ustazah tu, Ustazah Huda, di Mesir masa saya belajar bahasa sekejap. Baik, perempuan, balik tadi kita bincang, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang banyak, Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang sentiasa. Kita manusia perempuan takkan ada dua sifat kasih sayang dalam masa yang sama sebegini. Kadang-kadang kita ada kasih sayang tapi tak berterusan. Kadang-kadang kita ada kasih sayang tapi tak melimpah ruah. Contoh tak melimpah ruah perempuan, kita kadang-kadang pengasih tapi pengasih kepada orang tertentu. Betul tak? Atau kita adalah penyayang tapi penyayang kepada manusia. Ada orang yang buat macam-macam dekat haiwan. Betul perempuan? Ada masuk paper yang lempak kucing daripada tingkat berapa. Perempuan baca tak paper? Kalau kita ada rasa kasih sayang, kita tak akan buat macam tu dekat kucing. Walaupun mungkin takut kucing, tapi tak lempak kucing daripada tingkat berapa. Ada masuk paper, saya rasa dalam 2-3 minggu lepas kan perempuan. Tak gamak nak baca betapa Allah Ta'ala sifat pengasih dia sangat banyak, meliputi seluruh makhluk dan sentiasa pengasih. Walaupun kadang-kadang kita tak ikut apa yang dia suruh buat. Betul tak perempuan? Subhanallah. Maka sebab tiga ini, dan yang ketiga, maafkan saya, yang ketiga sifat Allah Ta'ala yang melayakkan dia sahaja yang layak dan berhak dipuji adalah pada ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin. Dia satu-satunya raja, penguasa, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan perempuan, bila Allah Ta'ala cerita dalam surah Ar-Rahman, saya pergi sikit dekat surah Ar-Rahman. Kalau perempuan tengok
Surah Ar-Rahman adalah satu-satunya surah yang ada ayat berulang kali sebanyak 31 kali ayat yang sama. Betul tak? Apa dia ayat dia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah itu 31 kali perempuan. Berulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Termasuk bila Allah Ta'ala cerita tentang ganjaran baik bagi orang yang buat ketaatan pun, Allah Ta'ala akan hujungkan perbincangan tu dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila Allah Ta'ala cerita tentang hukuman dan balasan kepada orang yang buat dosa pun, Allah Ta'ala tutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa hikmah dia? Sebab salah satu bentuk pengasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bila Allah Ta'ala balas setelah perhitungan. Saya tanya perempuan, kalau kita hidup dekat dunia hari ni, kadang-kadang kebaikan kita dibalas ke tidak oleh manusia sekeliling? Kadang-kadang tak terbalas pun, betul tak perempuan? Bukan balas tu mesti balas balik perkara yang sama. Kadang-kadang terima kasih pun tak boleh ucap. Saya dah tolong dia, tapi dia tak ucap terima kasih pun. Bererti kita buat kebaikan tidak diberi balasan. Adil ke tak adil? Adil ke tak adil? Asasnya tak adil lah. Aku tolong hang, ucaplah terima kasih balik. At least itu sebagai bentuk balasan, betul tak? Tapi kita tak akan dapat pada semua situasi dalam kehidupan kita. Maka Allah Ta'ala setiap benda yang kita buat, dia akan balas sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Bukankah itu satu nikmat? Satu nikmat perempuan. So sebab itu Allah Ta'ala suruh kita buat setiap sesuatu kerana dia, bukan kerana manusia. Bila buat kerana manusia perempuan, orang tak ucap terima kasih, kita marah tak? Geram esok-esok tak tolong dah dia ni. Hang buatlah sendiri. Kan? Nak ucap terima kasih pun payah. Walaupun sebenarnya daripada sudut adab dan akhlak, ucaplah terima kasih. Ataupun mendoakan. Kalau dalam bahasa Arab kita doa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada kamu dengan sebaik-baik pembalasan. May Allah reward you. Itu maksud jazakumullahu khaira. Tapi kadang-kadang ada terlepas pandang tak? Ada terlepas pandang. Kan? Bukan sekadar tak tolong, balas balik kebaikan dia tu, tak ucap terima kasih. Mudah tak? Ada tak modal untuk ucap terima kasih? Modal yang liak je. Tapi kadang-kadang tak boleh juga manusia buat benda tu. Sungguh tidak adil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik Yaumiddin, dia penguasa hari tersebut. Dia akan hitung sehitung-hitungnya, dan dia akan balas setiap kebaikan kita perempuan. So bermula hari ini, jangan buat sesuatu kerana manusia. Kalau buat sesuatu kerana manusia, ada stress, depression. Sebab kita ada expectation. So kita tahu kata kebaikan kita satu-satunya yang akan diadili dengan seadil-adilnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perempuan, ini poin yang disebutkan oleh Dr. Al-Fallahi dalam Allamanil Quran. Al-Fatihah mengajar aku untuk meletakkan segala bentuk pujian kepada Allah. Poin kedua, saya pergi cepat. Yang kedua perempuan, surah ini juga mengajar kepada saya adalah untuk apa? Untuk kekal memohon hidayah. Dekat mana perempuan? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat tu kita baca berulang kali. Surah Al-Fatihah kita baca 17 kali. Betul tak perempuan? Ini kalau solat fardu, campur solat sunat lagi, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ayat itu kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala pimpin kita ke jalan yang benar. Saya tutup dengan poin ni sajalah perempuan. Kiranya saya bagi 2 poin. Tak apalah, kira poin yang tadi saya dah bagi muqaddimah. Ada rezeki kita jumpa lain. Poin ini poin yang terakhir perempuan. Poin dia adalah memohon. Kita perlu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak syarah satu je perempuan daripada ihdinas siratal mustaqim. Maksud dia kalau kita tengok terjemahan, berikanlah kami petunjuk. Ihdina, berikanlah kami petunjuk, berikanlah guidance kepada kami, berikanlah bimbingan kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami. Betul kan?
Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus ataupun jalan yang benar. Apa maksud ayat ini? Subhanallah. Ada seorang ulama tafsir, dia syarah macam ni, ringkasan cerita. Kalau saya tanya dekat puan, contohlah kan saya tanya puan, dekat mana surau JKR yang saya nak pergi kuliah ni? So puan habaq, Ustazah naik nanti tingkat 3, keluar belah kanan, keluar belah kanan, ambil kanan, terus ambil belah kiri, terus lagi. Contohlah tadi saya tanya puan kat bawah, puan saya nak pergi surau puan. Puan ni bagi tahu dekat saya, Ustazah masuk sini, ambil lift, keluar kanan, terus ambil kiri, terus ambil kanan, terus. Ada tak kebarangkalian saya tersesat? Sangat besar. Tambah kalau main setahun dua kali ni memang tak ingatlah perempuan. Cuma sebab dulu dalam 3 tahun lepas, dalam 5-6 tahun saya mengajar di BNM, Bank Negara. Jadi duk main selalu dah lah kawasan ni. Tapi lepas tu saya minta off. Saya dah tak larat nak main ulang ke KL kadang-kadang tu kan, hari Jumaat pula. Jadi lama tak main. Lepas tu main pula jarang-jarang. Tanya puan kata, Ustazah naik ni. Ada tak kebarangkalian saya tersesat? Kebarangkalian sangat besar. Analogi kedua, saya tanya puan, dekat mana surau? Puan kata, jom saya bawa Ustazah. Ada tak kebarangkalian saya tersesat? Saya tak tersesat perempuan. Sebab saya tanya puan yang memang duduk dekat sini dah berapa tahun kerja dekat sini. Memang puan pula memang ahli surau. Dan puan memang nak, jom saya bawa naik atas. Maka kata para ulama, ihdinas siratal mustaqim, analogi dia macam yang kedua tadi. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita jalan mana yang kita kena ikut. Jalan itu jalan yang bagi kita sampai dekat dia. Saya tanya perempuan, kita tahu kata baca Quran ni bagus, kena buat. Kita tahu kata solat sunat tu bagus, kena buat. Tapi kadang-kadang lihat tak? Struggle tak? Kita dah tahu dah. Dah ada direction tadi. Tapi nak pi tu, struggle tak? Kalau tersilap lift, tadi puan ni kata dah tingkat 3, aku pergi tekan tingkat 5. Dah kenapa? Maka kita nak minta Allah Ta'ala mudahkan urusan untuk kita solat, kita jaga aurat, kita baca Quran, kita khidmat mak bapak kita, kita khidmat suami kita. Semua struggle tu perempuan, betul tak? Struggle. Nak struggle dengan kemalasan diri tu yang lebih utama. Itu kita perlu Allah Ta'ala beri hidayah. Maka perempuan, saya habis dekat poin ini. Ni bukan marah ni perempuan. Ya? Ni sebab semangat kan. Sebab nak bagi tahu kata betapa pentingnya dalam situasi tadi, bukan sekadar puan beri direction, puan guide saya untuk bawa naik ke surau. Dan itulah antara maksud ringkas bagi ayat yang ke-6 puan-puan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan itu jalan yang menyampaikan kami kepada keridhaan-Mu wahai Allah. Maka yang terakhir perempuan, jangan tinggal satu doa ni. Doa ni Nabi ajak kita perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ni baca sebelum bagi salam pun boleh. Kita dah habis. Innaka hamidum majid. Baca doa tu baru bagi salam. Ataupun selepas solat, maksudnya dah bagi salam, baca dalam doa pun boleh. Bacalah waktu bila-bila. Sebab apa? Sebab kita minta tolong Allah Ta'ala bantu kita untuk 3 perkara. A'inni ala zikrika, minta Allah Ta'ala bantu kita untuk ingat dia. 2, wa syukrika, untuk syukur semua yang Allah Ta'ala bagi kat kita. 3, wa husni ibadatika, dan juga memperelokkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maafkan saya perempuan, telajak masa. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat beramal dengan surah Al-Fatihah dan dapat belajar sesuatu daripadanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada sesuatu nak puan-puan kongsikan sebelum kita habis? Tak ada? Baik, jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.